Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallahi ma sya'allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati tuan pengacara majlis, ada pembetulan sikit, saya berasal daripada Kedah. Seluruh ahli dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, perempuan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia, inayah dan taufik si Allah, kita dapat sama-sama pada malam ni insya-Allah. Tak ada masjid di mana-mana dalam dunia yang duduk atas tol melainkan masjid ni. Kalau duduk bawah tol tu macam logik sikit, ikutlah highway kat atas, ada tol atas kan. Duduk atas tol ni tak pernah dalam dunia melainkan tempat ni je. Alhamdulillah tuan-tuan. Subhanallah. Dan alhamdulillah tuan-tuan, saya semat pada malam ni kita nak bincang tentang solat jemaah. Saya bercakap dengan tuan-tuan ni memang tuan-tuan duduk main masjid solat jemaah dah. Kita duk harap bercakap dengan orang yang tak biasa duduk main solat berjemaah. Macam mana kita nak cakap dengan orang yang tak main solat berjemaah bila kita buat program dekat masjid? Betul tak? Melainkan dia main untuk kuliah, lepas tu dia balik. Tak tahulah macam mana. Lepas tu tuan-tuan buatlah apa saja jalan nak bagi orang main masjid, tuan-tuan buat. Buat makan ke. Yang orang kata, tu main tu pasal nak makan lah tu. Biar pilih tuan-tuan, tak main saya makan pun. Dasarkan dia nanti jadi orang masjid kan. Betul tuan-tuan? Tuan-tuan tukar poster tu. Yang poster kita, ceramah perdana, jamuan disediakan. Tuan-tuan tukar, tuan tulis, jamuan perdana, ceramah disediakan. Itu. Buatlah apa-apa saja jalan, untuk orang mai ke masjid. Di Putrajaya sekarang ni dah beberapa tempat, dia upah budak-budak yang mana yang datang solat berjemaah di masjid waktu subuh, bagi seorang RM5 untuk pergi sekolah. Bagilah tuan-tuan, bukan duit kita. Nak bagi orang main masjid. Mana tahu satu hari dia itulah nanti yang akan jadi orang-orang masjid tu. Tempat dekat Melaka kami buat baru ni, 40 hari jemaah kat masjid bagi basikal seorang sebiji. 40 biji. Cara-cara cerdik collect, dapat 40 biji basikal. Tiap-tiap hari masuk, beli tampri tu, cok jari tu, tok ke depan tu, masuk cek, dapat 40 kali dan stop. Subuh 40 hari bagi basikal seorang sebiji. Seronok lah. Motor 4 biji, basikal budak-budak. Orang dewasa bagi motor, cari motor bagi. Sikit hari kita beli Myvi pula. Tuan buatlah apa saja kempen untuk orang, bagi orang datang ke masjid. Sebab kita nak cakap dengan orang yang tak main masjid ni betapa Allah perintah untuk solat berjemaah di masjid, dan begitu banyak kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang datang untuk solat berjemaah di masjid, dan ada ancaman kepada orang yang dengar azan tapi dia tak solat di masjid. Yang pertama, perintah solat berjemaah. Allah memerintahkan dalam Al-Quran secara langsung untuk solat berjemaah. Wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin, Allah sebut. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan warka'u
ma'ar raqa'in. Rokoklah bersama dengan orang-orang yang rokok. Jadi Ibnu Qayyim sebut, sallallahu alaihi wasallam, ayat tu dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Ibnu Qayyim kata, makna firman Allah, warka'u ma'ar raqa'in, rokoklah bersama dengan orang-orang yang rokok itu, faedahnya kata Ibnu Qayyim, tidaklah dapat dilakukan kecuali bersama-sama dengan jemaah yang solat bersama-sama dengan dia. Ni macam mana kita nak tunai perintah Allah? Allah kata warka'u ma'ar raqa'in, rukuk bersama dengan rukuk, pada kita solat kat rumah. Saya kata leceh lah orang lelaki-lelaki yang boleh hampak sejadah dia sembahyang dekat rumah seorang-seorang. Betul. Malu. Duduk kat masjid, dengar azan, dia boleh hampas sejadah sembahyang kat rumah seorang-seorang. Saya tak kata nak fikirlah tuan-tuan. Orang kampung kita kata cannot brain. Tak boleh nak fikir. Ada orang dia gamak dia buat macam tu. Saya tengoklah jadi satu trend dekat Malaysia sekarang ni tuan-tuan, selepas daripada tempoh PKP, jemaah masjid hampir separuh hilang. Saya tak tahulah dekat sini jadi macam tu ataupun tidak, saya tak tahulah. Dekat mana saya duduk pergi ceramah merata tempat, saya akan tanya, jemaah bertambah ke berkurang lepas daripada PKP hari itu? Kebiasaannya akan sebut jemaah berkurang hampir separuh atau separuh. Maksudnya yang hilang tu tuan-tuan ialah orang yang memang datang masjid lah. Tapi lepas tempoh PKP hari tu, dia dah tak datang masjid lagi. Maksudnya apa? Maksudnya dia dah biasa solat di rumah. Ada yang mulut dia jahat sikit, dia kata apa? Mati dah Ustaz, dia kata. Kena hari tu COVID mati dia satu, yang tinggal separuh tu. Tu laser betul tu. Tuan-tuan subhanallah sekalian. Yang kedua, perintah Allah dalam sembahyang ni tuan-tuan, berjemaah ni, Allah perintah sembahyang ni tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bahkan ketika dalam perang. Tuan-tuan rujuk surah An-Nisa ayat 102. Salli ala sayyidina Muhammad. Perintah untuk sembahyang berjemaah ketika perang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila ada orang berdiri, daripada buat 4 saf ataupun paling kurang 2 saf, yang depan ni masuk rakaat pertama dia akan rukuk, i'tidal, sujud, yang belakang ni akan kekal untuk berdiri. Nanti imam bangun pada rakaat kedua, orang belakang pula akan rukuk, i'tidal, sujud, kemudian bangkit. Kemudian demikianlah bergilir-gilir. Nak cerita dalam sembahyang, dalam tengah perang pun kena solat berjemaah. Apatah lagi waktu kita duduk, tak ada duduk dalam keadaan aman ni. Allah takdirkan pi ke Palestin beberapa kali. Alhamdulillah. Tengok keadaan dekat sana. Tuan-tuan, sedihnya, subhanallah. Ada satu tempat bersebelahan dengan Baitul Maqdis, namanya Hebron. Hebron ni satu daerah yang duduk bawah pemerintahan Palestin. Sebelah sana Baitul Maqdis duduk bawah jajahan Israel. Orang yang duduk dalam Hebron ni, dia ada satu tembok besar tuan. Tinggi tembok dia 10 kaki tinggi. Atas tu dia ada bak wire, ada apa itu, besi tu yang apa dia tu, pagar besi atas tu, kawat besi. Di hujung, setiap hujung tu dia ada menara tempat askar duduk. Jadi orang Hebron ni dia tak boleh nak keluar. Pergi ke tempat yang sebelah tu, nama dia Allahumma salli Baitul Maqdis ataupun yang panggil Jerusalem. Di rumah ni boleh nampak kubah Masjid Aqsa. Boleh nampak Masjid Aqsa, Masjid Kubah Mas tu boleh nampak daripada rumah. Dia kata, Ustaz, kamu datang daripada Malaysia ribu-ribu kilometer boleh pergi semayang di Masjid Aqsa. Kami ni tak sampai 10 kilometer boleh nampak kubah Masjid Aqsa daripada rumah kami, tapi kami tak pernah dapat solat di Masjid Aqsa. Punya teringin nak solat di Masjid Aqsa. Seumur hidup mungkin sekali boleh masuk.
Kalau ada kes polis yang saja-saja kadang dibuat, tak boleh pergi dah. Tuan-tuan, bahkan dalam kawasan Hebron tu sendiri ada satu masjid nama Masjid Ibrahim. Masjid yang dalam dia ada makam Nabi Ibrahim, makam Sarah, makam Nabi Ishak dengan isteri dia, makam Nabi Yaqub dengan isteri dia, dan 6 makam dekat dalam Masjid Ibrahim itu. Tahun 1995, waktu tengah semayang subuh bulan Ramadan, hari Jumaat, baca surah As-Sajadah. Elok bangun saja daripada sujud sajadah tu, tiba-tiba dengar bunyi letupan. Pap 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 pap. Jatuh, berapa orang jatuh, rebah kiri kanan. Orang yang jadi saksi dia nampak orang jatuh kiri kanan. Rupanya ada seorang orang Yahudi, dia masuk dalam masjid, dia bawa senapang, dia tembak orang yang sedang solat. 20 orang syahid dalam saf. Bila orang kampung keluar, 30 orang lagi syahid dekat luar masjid. Hari itu saja 50 orang syahid. Bulan Ramadan. Masjid itu ditutup selama 9 bulan. Besar masjid dia. Masjid dia berkali ganda daripada masjid ni. Paling tidak saya ingat 3 kali ganda. Dia punya panjang ni. Daripada saiz ni 3 kali ganda. Luas dia sekali ganda mungkin. Sekali ganda sini, 3 kali ganda belakang. Sebab dia memanjang macam tu. Atau bukit. Tutup 9 bulan. Selepas masjid dibuka, selepas 9 bulan itu, sebahagian besar daripada masjid itu telah ditukar menjadi sinagog. Kuil orang Yahudi. So tuan-tuan boleh bayang kalau kita kompres masjid tu besar ni, daripada tiang ni, tarik mai tiang ni, tarik ke tiang belakang tu, kawasan besar ni kawasan ni dah jadi kuil. Kawasan yang L ni, yang kecil panjang ni, ini kawasan masjid. Sakit hati tak? Sakit hati tuan-tuan. Sakit hati. Bukan takat tu. Setiap hari nak datang ke masjid, kena letak IC dekat depan. Ada askar Yahudi yang jaga pintu nak masuk. Bukan pintu ni, pagar luar tu. Dia buat pagar tu. Dia buat ada pintu yang pusing tu. Kena tinggal IC. Dibenarkan masuk, baru boleh masuk. Tiap-tiap waktu semayang. Itu pun orang macam ni masuk semayang. Kita tak ada polis seorang pun jaga kat depan tu. Ni. Kok polis tu geng kita lah. Tak ada seorang pun polis tunggu kat depan tu. Apatah lagi kalau orang askar Yahudi tunggu kat depan tu kak. Dalam keadaan tak ada siapa jaga pintu tu pun tak main masjid ni. Malu ke Allah kita ni tuan-tuan. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkata Ibnu Munzir rahimahullah ta'ala menyebutkan bahawa pada perintah Allah untuk tetap menegakkan solat berjemaah ketika perang adalah dalil bahawa solat berjemaah ketika aman lebih-lebih wajib lagi. Lagi-lagi lah kena buat. Dan salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, perintah Allah untuk solat berjemaah ni tuan-tuan. Tahu tak? Orang buta lagi Nabi SAW suruh untuk pergi solat berjemaah. Macam mana dengan kita yang mata jernih ni? Nabi SAW menyebutkan sebuah hadis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, "Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, faqala ya Rasulullah, innahu laysa li qa'idun yaquduni ila al-masjid." Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurakhasa lahu fayusalliya fi baitihi, farakhasa lahu. Falamma walla da'ahu faqala hal fasna'u an-nada'i bis-salati? Qala na'am. Faqala fa'ajib. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang buta pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia kata, orang buta tu jumpa Nabi duduk jalan, dia kata, "Wahai Rasulullah, saya ni tak ada orang nak pimpin saya pergi masjid.
Kalau saya nak pergi masjid, kena ada orang ni pegang, bawa pimpin tu baru boleh sampai ke masjid. Saya tak ada orang nak pimpin saya pergi masjid, ya Rasulullah. Lalu dia buat apa? Boleh tak ya Rasulullah, saya nak solat di rumah. Minta keringanan untuk solat di rumah. Orang buta. Lalu Nabi SAW kata apa ni? Nabi SAW kata boleh. Nabi bagi keringanan dekat dia. Habis selesai, orang tu pun nak bergerak pi. Dalam orang tu nak bergerak pi, Nabi SAW kata dekat dia, oh tunggu Sa'ad. Apakah kamu dengar azan dipanggil dilaungkan? Kamu dengar tak azan dilaungkan? Laki-laki itu menjawab, ya. Lalu baginda Nabi SAW kata apa? Penuhilah seruan tersebut. Yang ni apa? Pi sembahyang berjemaah. Faham tak faham tu? Malulah, ya Allah Rabbi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah tuan-tuan, malam ni ramai orang mai. Ramai orang mai. Tapi rasa macam ramai lagi yang tak mai. Kan memang orang kampung sini memang macam ni je. Agak macam ni ya. Alhamdulillah. Memang macam ni ya, saya salah sebut. Alhamdulillah tuan-tuan, mai pekat mai belakang alhamdulillah. Muslimat ramai masya-Allah. Tuan-tuan sekalian salih ala Muhammad. Sagi kata muslimat macam mana? Sagi saya cerita apa kelebihan muslimat akan dapat pula lagi. Salih Muhammad dia bawa pen buku. Rajin menulis ni perempuan. Oh, orang perempuan rajin menulis tuan-tuan. Subhanallah, tengok semua bawa pen bawa kertas seorang-seorang. Orang lelaki jenis hafal. Kita Ustaz, kalau Ustaz pergi dekat masjid atas tol tu Ustaz jangan duk heran bila depa jenis tak bawa pen. Pasal apa? Pasal depa tu memang jenis pasal menghafaz. Dia tahu baru saya tahu tak apalah. Tuan-tuan, subhanallah saya Muhammad, orang perempuan jangan risau. Ada kelebihan yang tuan akan dapat. Sehari kita akan cerita. Dalam hadis yang lain, Abdullah Umi Makhtum. Siapa Abdullah Umi Makhtum ni? Muazzin Nabi SAW. Dia muazzin. Muazzin Nabi SAW ada dua. Seorang nama Bilal bin Rabah, seorang nama Abdullah ibnu Umi Makhtum. Dua orang ni, dia orang bergilir. Abdullah Makhtum akan azan. Bilal akan azan dulu waktu subuh. Kemudian sekali Abdullah Makhtum pula azan, menunjukkan masuk waktu subuh. Yang awal azan tu, awal azan bangun tidur, azan gerak. Dia buta mata. Abdullah Makhtum ni buta mata. Lalu dia kata, ya Rasulullah, innal madinata kathirat. Innal madinata kathiratul hawami was-sibai. Wahai Rasulullah SAW, di Madinah ni kata dia, banyak sekali tanaman dan binatang-binatang buas. Qala Nabi SAW, Nabi SAW pun kata, atasma'u hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, fahayya hala. Nabi SAW kata, kamu dengar tak hayya 'alas salah, hayya 'alal falah? Kamu dengar tak? Dia kata apa? Dekat Madinah ni agaknya ujian banyaklah. Nak pergi masjid sehari ni masing-masing ada kerja masing-masing. Ni ada tanaman-tanaman, urusan-urusan. Gaya nak keluar sikit, oh sehari ada urusan tanaman-tanaman banyak. Orang ada bisnes, orang ada kerja. Bukan takat tu, binatang buah pun banyak. Anjing-anjing ke apa-apa, macam-macam lah. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Kamu dengar hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Dengar, maka kata Nabi SAW, penuhilah seruan azan tersebut. Tuan-tuan, subhanallah. Sebab tu dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hadis daripada Abu Daud dan Ibnu Majah, man sami'an nada'a falam ya'tihi fala salata lahu illa min udhri. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang mendengar seruan azan lalu dia tidak mendatanginya, maka tidak ada solat baginya kecuali bila dia uzur. Hadis ini ulama hadis menyebutkan bahawa hadis ini sahih. Kalau dengar azan tapi tak sahut, tak pi untuk sembahyang berjemaah,
maka tidak ada solat baginya. Sebab itu sebahagian daripada ulama mazhab menyatakan wajibnya solat berjemaah bila dengar azan. Mazhab Syafi'i sunat muakkad. Sangat-sangat dituntut. Tuan-tuan, subhanallah. Nabi SAW pernah satu hari, ini perintah Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW bersabda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inna afqala salatin ala al-munafiqina salatul isya was salatul fajr. Kata Nabi SAW, solat yang dirasakan paling berat bagi orang-orang munafik ialah solat isyak dan solat subuh. Dan ini dua sembahyang yang paling tidak kita kena jaga. Sembahyang isyak, sembahyang subuh, sembahyang kat masjid. Kalau zaman Nabi SAW nak kenal orang sembahyang, orang-orang munafik daripada kalangan kami, dah semua duduk sekali dengan Nabi SAW. Bukan boleh kenal mana satu munafik, mana satu. Nampaklah pangai-pangai itu boleh nampak. Tapi Nabi SAW tak bagi duduk tuduh para sahabat. Benar salat semua. Bahkan senarai orang munafik itu ada dekat Nabi SAW. Seorang je sahabat Nabi SAW yang tahu senarai orang munafik ni. Nama dia Huzaifah Al-Yamani. Duduk dalam senarai tu. Semua orang munafik yang ada dekat Nabi SAW tu, Nabi SAW bagi tahu dekat Huzaifah Al-Yamani, ni dia senarai nama dia. Dan Huzaifah ni jaga siapa pun tak tahu. Sampai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia pergi bisik-bisik dekat Huzaifah. Huzaifah, nama saya ada tak dekat dalam senarai orang munafik tu? Itu dia Sayyidina Umar. Padahal dia sahabat yang dijamin syurga. Sahabat jamin syurga, tuan-tuan. Takut masuk senarai nama dalam orang munafik. Waktu dia kena tikam dengan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi tu, kena tikam ni mayang subuh. Abu Lu'lu'ah ni dia duduk dekat belakang dalam saf. Apa dia buat, tuan-tuan? Dia tutup, dia selubung muka dia. Lepas tu elok Sayyidina Umar angkat takbir je, dia keluar daripada saf, dia bawa pisau yang jenis mata tiga tu, dia tikam kat bawah perut ni. Rap, dia tarik keluar perut ni. Lalu dia kena tangkap lah. Tuan-tuan, waktu dia pengsan, Sayyidina Umar, dia jaga-jaga, dia sedap pada pengsan tu, dia tanya, solat tak lagi? Waktu dia terjaga tu, dia duduk baring atas paha anak dia, Abdullah. Bila dia terjaga-jaga, dia duduk atas paha Abdullah ni, dia cepat-cepat turun kepala dia. Anak dia kata, tidurlah tak apa, baring atas paha aku. Dia kan dengan parah tu, darah tu setengah banyak. Lalu subhanallah, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia kata, wahai anakku, kalaulah aku ditakdirkan jadi ahli neraka, aku tak mau kepala ahli neraka duduk atas paha kamu, wahai Abdullah. Tu. Dia takut dia jadi ahli neraka, padahal dia ada jamin syurga. Kalau aku ditakdirkan jadi ahli syurga, ada bantal yang lebih istimewa yang Allah akan sediakan kepada aku. Dia kata, kalau semua orang ditakdirkan oleh Allah untuk masuk syurga, kecuali seorang saja, aku takut akulah yang seorang tu. Kalau takdir semua orang masuk syurga, kalau ditakdirkan semua orang masuk neraka, dan seorang aja masuk syurga, aku takut aku bukanlah orang. Sampai macam tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kita kalau ada ustaz mana main ceramah kat tuan-tuan, waktu duduk ceramah tu duduk tengok aja kita, dia perhati je muka kita. Kita pun heran pasal apalah ustaz duduk tengok aja muka saya. Habis-habis kuliah dia panggil, Tuan Haji. Tuan Haji nama apa? Saya nama sekian-sekian. Masya Allah, memang Tuan Haji lah. Pasal apa ustaz? Semalam saya mimpi Tuan Haji ni, nama ni lah,
duduk berdamping dengan Nabi SAW dalam syurga. Kita dengar-dengar macam tu seronok. Esok tak semayang tu cerita dia. Pakai tak semayang dah. Kita confirm jadi ahli syurga dah. Tuan-tuan, para sahabat lagi dapat jaminan syurga, lagi takut. Dia boleh pergi jumpa dengan Sayyidina Huzaifah. Wahai Huzaifah, saya termasuk ke dalam senarai orang munafik tu? Tak, jangan risaulah, subhanallah. Tapi para sahabat kalau nak tahu perangai orang munafik ni, tuan-tuan, mereka tengok waktu isyak, waktu subuh. Waktu isyak tengok ada, tak ada? Tak ada. Mau tak ada geng orang munafik dah. Tengok waktu subuh, lagilah subhanallah, cerah masa depan. Tuan-tuan, waktu subuh, ya Allah, kalaulah kita di tempat ni pakai penilaian yang sama untuk kenal orang munafik yang tak main isyak dengan subuh, agak-agaknya nah. Silap-silap kita pun masuk senarai ni. Yang duduk ni. Yang main kuliah bersilau bukan main ni. Habis kuliah takbir dia paling kuat kali. Allahu Akbar bukan main. Subuh tak main. Jengkreng. Subhanallah. Tuan-tuan faham ke tak faham saya duduk cerita ni? Pasal apa tuan-tuan serius sangat? Saya punya buat lawak pun tuan-tuan tak senyum ni. Takut juga sebab kita bahasa lain, takut tak faham kan. Tapi tak payah tuan-tuan. Tuan-tuan jangan suruh saya bercakap Terengganu, memang buruk sungguh bunyi dia. Tuan-tuan subhanallah. Baik, Allahumma salli alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallam. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau jabwan. Salli ala sayyidina Muhammad. Kalaulah mereka mengetahui, salli ala sayyidina Muhammad. Kalaulah mereka mengetahui betapa besar keutamaannya, yakni isyak dan subuh tu, nescaya mereka akan mendatanginya walaupun terpaksa merangkak, kata Nabi SAW. Kalau mereka tahu betapa besarnya ganjaran pahala pi sembahyang isyak dan sembahyang subuh berjemaah, maka subhanallah mereka akan pasti mai tuan-tuan, walaupun subhanallah terpaksa merangkak. Ini pengajaran kat kita lah. Paling tidak 2 waktu ni jagalah. Mailah tuan-tuan, mai sembahyang subuh jemaah kat masjid. Bagi ramai, malulah tuan-tuan. Satu kampung 1000 penduduk dia, mai sembahyang berjemaah subuh 7 orang. 7 orang. Malu tak? Malu. Kita yang jadi AJK masjid ni, apa kita buat ni? Takkan duk selesa. Allah amanahkan kita untuk urus rumah Allah. Tiba-tiba masyarakat kat kita ni tak main rumah Allah ni. Apa kita buat? Buatlah tuan-tuan. Pi rumah. Pi sungguh. Pi. Ajak, pujuk. Mailah masjid. Boleh tak lepas pada ni nak minta satu rumah hantar wakil seorang pun tak apa dah. Tuan-tuan kat Qaryah tuan-tuan ni ada berapa? Katalah ada 500 rumah. Katalah ada 500 rumah. Saya tak tahulah berapa ratus rumah dah. Banyak je. Lebih kurang lah. Satu rumah, satu wakil ya tuan-tuan. Penuh masjid dah. Seorang, satu rumah satu je. Siapa nak pergi pujuk? Siapa nak pergi pujuk? Buat. Minggu ni kita pergi 10 je rumah. Satu minggu satu je. Pergi 10. Paling tidak nanti kalau Allah tanya, kita dah jawab lah tuan-tuan dekat tu je. Kalau Allah tanya nanti kamu buat apa? Ada jawapan dah. Dia tak pernah ajak, ya Allah, takut dia guna alasan tu. Kami ajak dah kan? Ajak dah. Kamu yang tak pergi kan? Tak pergi. Selesai kita dengan Allah, sudahlah. Allah bagi tanggungjawab kita urus rumah dia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi SAW, tengok hadis Nabi kata apa? Nabi kata, sungguh Nabi kata, aku berkeinginan untuk menyuruh seseorang hingga solat didirikan.
Kemudian aku suruh seorang untuk menjadi imam kepada mereka. Lalu aku bersama beberapa orang membawa kayu-kayu bakar, mendatangi satu kaum yang tidak menghadiri solat, lantas aku bakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tu marah sungguh tu. Teringin saja ni kata Nabi SAW ni. Hari ni nak solat ni, aku panggil seorang jadi imam, aku dengan berapa orang yang lain, jom kita bawa kayu-kayu bakar, kita pi bakar rumah-rumah orang yang tak main mayang tu. Oh, dah. Marah dah tu? Marah sungguh. Sedap. Ibnu Munzir menyebutkan bahawa keinginan baginda untuk membakar rumah orang yang tidak ikut solat berjemaah di masjid merupakan dalil yang sangat jelas akan wajib ainnya solat berjemaah di masjid. Itu sebab tu sebahagian daripada ulama mazhab menganggap bahawa wajib untuk solat di masjid kepada orang yang mendengar laungan azan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Dalam hadis yang lain, Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dengar hadis ni Laila. Wa laqad ra'aituna ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nafaqi wa laqad kana rajulu yu'ta bihi yuhada baina rajulain hatta yuqama fi saf. Nabi SAW, menurut pendapat kami para sahabat ni, tidaklah seseorang itu tidak hadir solat berjemaah melainkan dia seorang munafik yang sangat jelas kemunafikan dia. Kira kami tak kenal lah orang-orang kalau dia tak main masjid ni, kalau dia tu kalau solat jemaah dia tak ada ke masjid, melainkan dia tu memang orang munafik yang sangat clear munafik dia. Sedangkan yang lain-lain tu, sungguh kata dia, dahulu seorang daripada kami harus dipapah di antara dua orang sehingga dia diberdirikan di barisan solat yang ada. Sampai ke tahap kami ni, kata kami dulu-dulu ni sama Nabi SAW, kalau nak pergi masjid ni, sampai ada orang yang sakit-sakit ni, dua orang papah tu pergi berdiri, letak dia dekat soft punya nak pergi sembahyang berjemaah. Sebab yang geng yang tak main masjid ni memang geng yang munafik yang sangat terkenal dengan kemunafikannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang berikutnya, solat berjemaah mendapat pahala 27 kali ganda lebih banyak daripada solat bersendirian. Kata Nabi SAW, salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bisab'in wa 20 darajat. Solat berjemaah itu lebih utama daripada solat bersendirian dengan 27 kali ganda. Hadis riwayat Bukhari yang saya yakin tuan-tuan, semua tuan-tuan hafal hadis ni. Semua tuan-tuan tahu tentang kelebihan solat 27 kali ganda. Tuan-tuan, subhanallah. Dan Nabi SAW menyebutkan antara lain, man sallal isya'a fi jama'atin kana qiyami nisfil lailatin wa man sallal isya'a wal fajr fi jama'atin kana qiyami lailatin atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, siapa yang solat isyak secara berjemaah maka pahala baginya seperti dia solat separuh malam. Dan siapa yang solat isyak dan solat subuh dengan berjemaah maka pahalanya seperti dia solat seluruh malam. Boleh tak saja-saja kita malam ni kita buat sehari daripada pukul 11 malam, daripada pukul 12 sehari kita solat tak berhenti-berhenti sampai subuh nanti. Start daripada pukul 12 semayang sunat taubat, semayang sunat hajat, semayang sunat apa, semayang. Lepas tu sampai sehari, sampai azan subuh. Rasa boleh buat tak? Boleh buat tak? Tuan-tuan ni faham ke tak? Faham saya bercakap ni dah setengah jam dah ni. Takut lagi lepas sejam balik-balik ustaz tu cakap apa aku tak faham apa ni kata.
Kalau tidak anggut-anggut lah sikit. Tu faham lah tu. Kalau tu tak faham. Saya pun tahu, bolehlah saya tukar bahasa Jerman kalau saya cakap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anda. Oi, tak mampulah kita ni nak solat daripada pukul 12 malam sampai subuh. Oh, tak mampulah. Tapi itu ganjaran pahala sekejap lagi kita solat berjemaah Isyak. Itulah. Kejap lagi azan Isyak, habis kuliah lagi, bangun solat berjemaah dengan imam ni, ikut ramai-ramai. Pahala nanti depan Allah macam kita solat daripada tengah malam tu sampai subuh. Bayangkan kalau tiap-tiap malam dalam hidup kita buat banyak tu, tuan-tuan boleh bayang nanti di akhirat macam mana ganjaran pahala kita. Ya Allah, ni semayang apa aku buat ni daripada tengah malam sampai subuh, aku tak pernah buat macam ni. Itu pahala kamu solat berjemaah waktu Isyak di masjid. Oh, Masya Allah. Tapi kalau solat Isyak, solat subuh berjemaah pula tuan-tuan, Masya Allah, daripada maghrib sampai subuh sembahyang, solat tak berhenti-berhenti, non-stop. Lepas sembahyang bangun sembahyang lagi, lepas sembahyang lagi, lepas sembahyang lagi. Sampai pukul berapa ni? Daripada maghrib tu sampai subuh. Tuan-tuan boleh bayang tak? Umur berapa sekarang ni? Katalah umur sekarang ni 40 tahun. Panjang usia kita, katalah kita hidup sampai umur 80 tahun, ada 40 tahun. Dan daripada 40 tahun tu, setiap hari solat Isyak subuh, Isyak subuh, Isyak subuh, Isyak subuh berjemaah. Tuan-tuan bayang, 40 tahun pahala yang kita akan bawa seperti sembahyang seluruh malam, setiap malam selama 40 tahun. Banyak dah ni. Banyak. Lepas tu kena semangat sikit. Kena cari ni bagi dapat juga sembahyang Isyak berjemaah, subuh jemaah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimat suruh tok laki pi. Kalau dia tak mau pergi masjid, bagi kain batik dia. Abang nak ambil kain batik ni, bagi saya pakai kain pelikat. Ni biar dia rasa tercabar sikit. Aduh, subhanallah. Main dua-dua. Muslimat afdal sembahyang kat rumah. Tapi dia boleh dapat tak kelebihan-kelebihan ni? Boleh. Tahu macam mana? Suruh suami dia pergi. Suruh anak-anak dia pergi. Kejut pagi-pagi. Oh, muslimat paling banyak pahala. Orang perempuan paling mudah masuk syurga. Dan kita kalau ajak orang sembahyang, kita dapat pahala tak? Dapat pahala. Kita kejut, kita suruh orang bangun sembahyang, kita dapat pahala. Kita suruh orang puasa, kita dapat pahala. Kita suruh orang sedekah, kita dapat pahala. Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'il. Siapa tunjuk satu kebaikan, maka pahala baginya seperti mana dia melakukan. Dia kejut suami dia sembahyang subuh, dia dapat pahala tak? Abang bangun. Dia jerit kat abang dia ni. Abang sebelah rumah bangun, abang sebelah rumah nu bangun lagi, abang rumah sebelah nu bangun lagi. Semua bangun. Kejut saya kah? Tak abang Siapa? Biasalah Jah tu lah, tiap-tiap hari dia punya suara. Habis semua satu kampung bangun dengan dia. Dan sallallahu alaihi wasallam. Siap iron baju. Iron baju suami. Untuk apa? Untuk solat berjemaah di masjid. Siapkan pelikat dia. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, abang pakai baju, abang pakai kain pelikat tu, pergi naik motor pergi masjid, solat kat masjid, dia dekat rumah saja tumpang pahala suami pergi solat kat masjid. Nah, perempuan dapat pahala. Mana? Ini dia pula tak bagi suami dia pergi masjid. Abang tak payah pergi masjid lah hari ni, pasal apa? Hujang. Takut katak, dia kata. Takut katak, ambil kotak sombak kat mulut baru tahu. Suruh pergi, jangan suruh sembahyang kat rumah, tak mahu. Tak payah pergi lah abang, tak payah pergi. Pergi. Terus sembahyang kat rumah. Oi, subhanallah, kita pun tak ada apa-apa, naik motor sekali, pergilah masjid. Naik motor dua-dua orang. Macam zaman dulu-dulu. Ingat tak waktu baru-baru kahwin naik motor ke mana? Dua-dua duduk dalam bakoi motor. So, pergi. Balik rumah sekali, balik pergi. Singgah makan nasi dagang, tu balik rumah. Syok tuan-tuan. Pergi dua-dua suami isteri. Kan dah apa-apa dah, anak-anak semua besar-besar dah semua. Semua kerja kat Kuala Lumpur belakang dah.
Kita dua-dua orang aja kat rumah. Pagi-pagi siap-siap dua-dua lelaki bini, naik motor pun pergi masjid. Sehari balik habis sembahyang subuh apa semua, balik rumah pergi balik masjid, singgah-singgah makan apa semua. Waktu ni lah nak bercinta dua-dua orang. Boleh? Ingat kenangan-kenangan zaman dulu-dulu ni. Salih Samad ni pantang tuan-tuan sekalian, tak sempat isteri naik motor lagi, dia dah jalan dah. Dulu bukan main peluk apa macam tu. Sekarang ni elok. Naik dah ke? Naik dah. Kawan tu baru nak langkah naik, dia dah jalan dah. Sampai-sampai tengok mana bini aku duduk bersila kat depan rumah. Tuan-tuan, raikan nikmat bersama ni untuk kita mai ke masjid. Saya punya kempen hari tu, tuan-tuan tahu, lepas daripada PKP hari tu, semua pekat tak mau main masjid. Semua pekat tak mau main masjid. Saya kata, yang mana yang rasa nak main masjid, tolong kempen ahli keluarga untuk main masjid. Ajak anak, ajak isteri, bagi tahu dekat anak isteri kita, sekarang ni orang tak mau main masjid. Kalau semua orang tak mau main masjid, biar keluarga kita aja main masjid. Tu orang tak mau masjid, nak buat macam mana? Kita pastikan keluarga kita main masjid. Ustaz Muhammad. Kalau ada 5 keluarga aja, yang setiap keluarga tu ada 3 orang main masjid, dah ada berapa orang tuan-tuan? Dah ada 15 orang dekat dalam masjid. Betul tak ni? Ada 10 orang, kali 3 dah 30 orang. Tak payah duk sibuk dengan orang lain sangat, sibuk dengan keluarga kita aja. Pakat-pakat mai kita bagi ra'i, meriahkan masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi SAW sebut tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang tidak solat berjemaah, dia akan dikuasai oleh syaitan. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam An-Nasa'i. Imam Nawawi mengatakan hadis ini hadis hasan. Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin wala tuqamu fihimus salah illa salli ala sayyidina Muhammad. Tidaklah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada satu daerah itu atau satu lembah itu yang tidak didirikan solat berjemaah dalam lingkungan mereka, melainkan akan dikuasai mereka itu oleh syaitan. Kerana itu, tetaplah kamu solat berjemaah. Kerana sesungguhnya serigala itu hanya akan menerkam kambing yang bersendirian. Tuan-tuan, Sayyid Muhammad, tu elok. Dan Nabi SAW menyebutkan bahawa inna awwala ma yuhasabuhan nas bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-salat. Sesungguhnya benda yang paling awal sekali yang Allah akan hisab nanti di antara amal perbuatannya pada hari kiamat nanti ialah solat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu Tuhan kita Azza wa Jal berfirman kepada para malaikat, padahal dia lebih mengetahui. Tolong cek solat hamba-hamba aku ni. Allah kata kat malaikat, tolong cek solat hamba-hamba aku ni. Allahumma salli ala Muhammad. Sempurna ke kurang ke? Cek tengok. Kalau sempurna, maka tuliskan baginya dengan sempurna. Kalau elok solat kita tu, baru Allah nak tengok tu yang lain, sedekahnya, zakatnya, hajinya, amalan-amalan yang kita buat banyak-banyak tu, semua Allah akan kira. Kalau yang mula-mula ni elok, nama dia solat. Kalau yang tu tak elok, Allah tak tengok dah yang lain. Tak tengok dah. Solat kita ni elok ke? Tadi sembahyang maghrib elok tak? Allahu Akbar. Teringat apa? Teringat macam-macam. Teringat barang tu tak kat mana? Syekh cerita, Salih Sayyid Muhammad. Bersama dengan kita ni ada Syekh Abdullah daripada Yaman. Duduk man. Bawa sekali semua.
Semua staff-staff saya daripada Darul Faizin Kedah hari ni mai satu bas. Ikut mai saja nak jumpa. Sebab dia kata tak pernah tengok lagi masjid yang duduk atas tol. Berduk terbayang dah tul kat bawah tu, masjid atas tu kat. Mai satu bas nak tengok hari ni. Dan Salih Alaihi Muhammad. Saya cerita. Ada seorang tu dia mengadu dekat tok guru dia. Dia kata barang dia hilang. Barang hilang. Lepas tu Syekh dia kata apa? Kamu pergi semayang. Kamu semayang 2 rakaat. Lepas tu nanti barang tu jumpa. Dia pun elok-elok semayang. Pergi balik-balik rumah dia ingat Syekh suruh semayang. Dia pun angkat tu Allah. Elok angkat takbir baru teringat, barang ni tak kat sini. Habis-habis semayang terus pergi ambil. Esok dia berjumpa guru dia. Dia kata betul Ustaz. Dia kata betul. Saya betul lah Syekh kata. Bila semayang tu kita jumpa barang. Kita bukan semayang tu jumpa barang. Kamu tu tak khusyuk lah semayang. Bila kita semayang tu lah teringat macam-macam. Itulah semayang kita. Semayang tak ada khusyuk, semayang tunggang langgang, semayang entah apa kita baca kita pun tak tahu. Sedang-sedang bagi salamnya. Kita semayang dengan anak kita umur 3 tahun. Dia duduk tepi kita. Allahu Akbar. Dia pun labat. Ingat kita. Salih Allah semua. Lepas tu, elok angkat takbir, lari. Pusing, lari depan orang. Pusing. Elok kita bagi salam, dia duduk sebelah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam tak pergi mana duduk sebelah. Betul tak ni? Tu anak kita. Anak kita lari pusing dalam masjid ya tuan-tuan. Kita pusing satu Malaysia sampai Putrajaya. Allahu Akbar. Kena dah. 14 tahun tak tahu lah duduk kat dalam. Dia sembahyang, dia duduk fikir. Dia kata sebab aku tak faham macam mana Manchester United boleh menang, dia kata. Akhirnya keluar juga gua. Subhanallah. Dia duduk fikir sembahyang. Dia pi sampai Manchester United, oh tuan-tuan. Anak dia pusing. Itulah sembahyang kita. Itulah sembahyang yang nak bawa tu. Tuan-tuan, subhanallah. Macam mana agaknya saya ingat depan Allah ni, sembahyang kita ni macam kem buruk. Macam kem buruk lah tuan-tuan. Lubang sana, lubang sini. Macam tu lah pergi depan Allah. Tahu tak Allah kata apa kat para malaikat? Allah kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau ada kekurangan, salli ala Sayyidina Muhammad, maka Allah berfirman, periksa lagi. Ada tak hamba-Ku ni dia memiliki solat-solat sunat? Kalau ada solat sunatnya, maka Allah berfirman, sempurnakanlah kekurangan-kekurangan yang ada pada solat wajib hamba-Ku dengan solat-solat sunatnya. Selanjutnya semua amalan akan dihisap dengan cara yang demikian. Ustaz Muhammad, sembahyang sunat pun tak ada. Habis sembahyang isyak lagi, pekat balik. Assalamualaikum. Habis baca doa je, ambil motor balik. Kenapa tak sembahyang sunat? Bangunlah sembahyang 2 rakaat, bukan untuk orang lain. Kan kita ni lepas-lepas sembahyang Nabi suruh buat apa? Istighfar. Astaghfirullahalazim. Tu suruh istighfar tu pasal apa? Baru solat. Kan baru lepas solat. Kalau buat maksiat betul lah istighfar. Kan baru lepas buat benda baik. Istighfar tu sebab tahu kata sembahyang kita tu tak sempurna. Banyak cacat, banyak celah. Patut istighfar. Tapi istighfar kita macam mana? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa hu. Macam itulah kita punya istighfar. Tuan-tuan, bersalawat ala Muhammad. Habis tu dah tahu kata ada cacat, ada celah, paksa diri juga untuk solat walaupun 2 rakaat. Paksa dia. Allahu Akbar sembahyang. Dia kata yang wajib pun tak sempurna Ustaz, yang solat sunat ni entah apa lagi Allah nak kira macam mana. Paling tidak adalah juga daripada tak ada langsung. Dan khusus bagi mazhab Imam Syafi'i mewajibkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, solat berjamaah dan tidak memberikan rukhsah kecuali keuzuran. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, adapun solat berjamaah
aku tidaklah memberi keringanan bagi seorang pun untuk meninggalkannya kecuali bila dia ada keuzuran. Maka tuan-tuan, tu perintah untuk kita solat berjemaah. Mari kita tengok pula dalam waktu yang berbaki lebih kurang 20 minit ni tuan-tuan, nak tengok pula sallallahu alaihi wasallam Muhammad kelebihan solat berjemaah. Mudah-mudahan dia jadi motivasi dekat kita untuk kita solat berjemaah. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia akan dibebaskan daripada neraka dan dibebaskan daripada termasuk di kalangan orang munafik. Orang yang jaga solat berjemaah. Nabi SAW, man salla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi, siapa yang sembahyang kerana Allah selama 40 hari dengan berjemaah dengan mendapat takbir yang pertama, akan ditulis bagi orang itu dengan 2 perlepasan. Perlepasan daripada neraka dan perlepasan daripada menjadi orang munafik. 40 hari dengan takbiratul ula. Apa takbiratul ula? Tu imam angkat takbir Allahu Akbar, dia pun angkat takbir sama imam Allahu Akbar. Masbuk tak kira. Tu imam dah rakaat nak tamat dia baru nak main, tak kira. Yang ni jenis angkat takbir sama dengan imam ni. Sebab tu kita kena cemburu tuan-tuan. Ada orang kita kena cemburu. Tuan-tuan tahu tak, dekat Masjid Negeri Shah Alam, Masjid Negeri Selangor, ada seorang Tok Bilal dia, umur dia 70 lebih. Saya mai daripada Melaka. Pergi kuliah subuh kat masjid tu, perjalanan saya sejam suku. Pergi kuliah subuh, pukul 4 suku dah keluar daripada rumah. Habis kuliah, mereka jamu makan. Bersama dengan saya makan tu, ada Tok Bilal tu umur 70 lebih dah. 70 lebih kan? Dia kata, Ustaz, mereka panggil saya main lagi untuk azan, jadi muazzin. Saya kata, baguslah. Baguslah. Kita ni nak khidmat umar Allah ni sampai mati. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni bukan nak jadi AJK masjid sangat. Kalau main mesyuarat agung sembunyi belakang tiang, takut orang panggil nama, kita punya sembunyi belakang tiang. Orang cari juga, mana tu haji tau, mana tu haji dia main tau. Betul? Saya tak nampak orang lain dah. AJK, tu haji ni, nama naik juga dia kata. Hari tu saja tak mau main, sebab tak mau ikut lekat. Mereka boleh telefon, tu haji kami lantik, tu haji lantik juga. Tuan-tuan tahu tak pasal apa orang duk lantik kita untuk jadi AJK masjid, walhal kita pun tak apa nak mau? Tahu pasal apa? Pasal Allah nak kita dapat kelebihan duduk dalam masjid. Allah nak bagi kelebihan tu kat kita. Maka dia tak usah komplain. Tak usah komplain. Bagilah orang lain pula asyik aku. Dah, Allah nak bagi kamu jadi orang masjid. Kamu AJK masjid, takkan tak pergi masjid? Betul tak dah? Dia duduk marah orang pula. Dah, Allah yang pilih dia. Khidmatlah dekat mana mampu. Betul tak? Tak ada istilah letak jawatan dalam khidmat dalam rumah Allah ni. Kerja tu rasa tuan tak mau kerja tu letak jawatan. Tapi dalam rumah Allah ni, khidmat sampai mati. Sampai mati. Sampai mati. Ni dah. Orang panggil saya, Ustaz. Tak apa, mailah. Ustaz keluar daripada rumah dia pukul apa? 4 suku. Sama saya. Jauhnya. Ya Ustaz, daripada rumah saya sejam suku. Tok Bilal nak pergi azan kat masjid, perjalanan dia sejam suku. Malu kita sebelah rumah tak main. Dekat ada satu tempat nama Bukit Antarabangsa. Tempat orang kaya-kaya. Ada satu masjid besar atas bukit. Yang main parking kereta semua hebat-hebat, rumah kereta besar-besar. Saya pergi ceramah, kereta saya kecil kali. Tak celah siapa pun, malu. Betul kan? Nak parking dekat tempat berceramah pun malu.
Subhanallah. Hari tu Sultan nak mai. Saya pergi ceramah siang tu, malam tu Sultan nak mai untuk semayang tarawih di masjid. Saya kuliah zuhur kalau tak salah saya. Ada seorang pakcik tua, cik. Dia duduk gelisah susah hati. Jumpa dengan AJK. Saya ni macam mana? Pakcik tak payah risau. Sultan mai pun pakcik tetap duduk tempat pakcik. Rupa-rupanya dia sepanjang waktu semayang, tempat dia ialah belakang imam sebelah kanan. Tu tempat dia. Dia akan duduk tu ya. Sultan mai pun, itulah tempat pakcik, dia kata. Oh, dia pun lega, tak apa, dia pergi pelan-pelan dia jalan-jalan keluar. Dia kata, Ustaz tahu tak siapa tu? Tak tahu, kata hebat dia tu, Sultan mai pun duduk tepi Sultan lah. Yalah, kalau Sultan mai mesti tempat ni jadi VIP yang tempat kan. Dia duduk risau, dia tak dapat tempat dia. Ustaz dia ni, pakcik ni, dah 20 tahun. Dah 20 tahun, selepas dia pencen, dah 20 tahun, tak pernah miss sembahyang berjemaah dan dia berada di masjid 20 minit sebelum masuk waktu sembahyang. Tiap-tiap waktu, konsisten selama 20 tahun. Tuan, dah pencen, nak buat apa? Tuan-tuan yang pencen, apa alasan tuan-tuan main yang lambat? Kenapa? Buat apa? Pencen tu maksud ghalib dia tak lama lah. Tak lama lagi lah. Betul tak? Dah habis sangat berapa tahun? 20 tahun? Tak lama lah tuan-tuan. Betul tak? Pasal apa? Tak berani angguk yang tu. Betul? Habis nak buat apa? Dulu alasan kerja tak boleh pergi masjid awal. Dulu macam-macam alasan. Tak, lah ni apa alasan? Siapa yang duk halang tak pergi pergi tu? Siapa tak pergi? Melainkan kita duduk rumah, kita tengok TV kan? Ada kerja kita duduk buat. Padahal waktu tu apa? Pergi masjid. Semenjak pencen, dia akan pastikan dia berada di masjid 20 minit sebelum azan. Pada setiap waktu sembahyang. Bagi saya Ustaz, masuk waktu bagi saya katanya 20 minit sebelum masuk waktu yang sebenar. Tu masuk waktu kat saya. Bukan masuk dalam sembahyang lagi. Saya kena pergi masjid dah. Kena pergi masjid dah. Bawa kereta sendiri. Umur 70 lebih dah tuan-tuan. Dia kata kat saya, Ustaz betul tak? Kalau kita sembahyang 4 rakaat sebelum daripada zuhur dan 4 rakaat selepas pada zuhur tu, kita akan haram masuk neraka. Betul ke Ustaz? Nabi SAW kata macam tu. Sebab tu saya mai awal Ustaz. Sebab tu saya datang awal. Pasal dia nak jaga sembahyang qabliyah tu. Kita mai awal juga tuan-tuan. Azan baru keluar rumah. Lepas tu duk marah kat AJK. Pasal apa? Qomat cepat sangat aku tak sempat sembahyang qabliyah. Memanglah tak sempat. Azan baru duduk ambil wudu. Cuba azan dah dekat sini dah. Sempat tak? Sempat. Itu ada orang yang kita kena cemburu tau. Kita ni nak tahu kita ni orang dunia ke orang akhirat. Dia punya kunci dia cemburu. Apa maksud cemburu? Cemburu apa? Kalau orang dunia dia cemburu dengan kelebihan yang dimiliki oleh orang tu dalam bab dunia. Dia seronok benda tu ada kat dia. Dia tengok orang tu ada kereta baru, dia teringin dengan kereta baru. Dia tengok orang tu tambah rumah, dia teringin rumah. Dia tengok orang tu naik pangkat, dia teringin naik pangkat. Dia tengok orang tu dapat duit, dia teringin dapat duit. Tapi dalam bab dia main masjid, ada orang dekat masjid dia tak cemburu. Dia hari ni baca Quran, satu muka surat, ada orang baca Quran satu juzuk, dia tak cemburu. Ada orang bangun qiyam mulai tadi, dia dapat 2 rakaat je sebelum subuh. Ada orang qiyam mulai tadi, dia tak cemburu. Dalam bab akhirat, dia boleh kata apa? Dia boleh lah Ustaz, saya takat ni je lah. Tapi dalam bab dunia, kita nak benda tu dapat kat kita. Maksudnya, kita masih cemburu atas benda dunia, kita tak cemburu dalam bab akhirat. Maksud kita masih jadi orang dunia. Tu dia antara orang yang kita paling cemburu di tempat kita ni, nama dia Tok Bilal. Cemburulah dengan dia. Duduk asyik perli dia aja. Azan pun tak sedap. Suara pun tak best. Bunyi makin lama makin kecil. Dulu musak sikit lah ni. Allahu Akbar. Makin kecil. Dia makin tua makin kecil. Ada subuh-subuh lagi dahsyat tuan-tuan. Dia baru duduk pergi masjid. Dia tak pernah main masjid. Hari tu dengar tuan-tuan, Tok Bilal.
akbar. Dia patah balik nak kiamat hari ni, dia kata. Tak ada di masjid. Entah solat Allah subhanallah. Kita komplain pandai. Tak cemburu pun kat dia. Tahu pasal apa? Nombor satu, dia azan. Setiap orang yang mai masjid tu, semua pahala dapat kat dia. Tu Nabi kata apa? Kalau orang tahu betapa besarnya pahala melaungkan azan dan duduk di soh paling hadapan, dan saya berebut-rebut orang dapat sampai terpaksa cabut undi. Cabut undi. Hari ni bagilah saya, hari ni bagilah saya. Oh, itu bukan aku hari ni aku azan. Tak maulah aku ni aku azan. Berebut, cabut undi. Cabut. Oh dia so, Allah leceh betul lah, dia dapat kat dia, aku tak dapat lah. So cabut ni, loh aku tak dapat lagi. Tak best seronok. Tuan-tuan, tak syok. Kita kalau tu bila tak main jam hari tu. Tuan-tuan, habis semua hari tu pekat tak buka puasa pasal tu tak ada orang azan. Tak ada orang azan. Masya-Allah. Ana. Salam semua. Tambah duduk soh paling depan lagi lah tuan-tuan. Ada soh depan kosong, dia suruh kawan dia pergi. Hang pergi. Kawan dia kata, hang lah pergi. Hang lah pergi aku pahala banyak dah, hang dosa banyak. Ambil kan. Macam tu lah kot. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, kata Nabi SAW, orang yang banyak langkahnya ke masjid akan menghapuskan dosanya dan mengangkat darjat di sisi Allah. Nabi SAW bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataaya wa yarfa'u bi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu' ala al makarih wa kathratul khuta' ila al masajid wa intidharus salah ba'da salah fadhalikumur ribat. Rawahul Muslim. Nabi kata, mau tak aku tunjukkan kepada kamu amalan yang akan menghapuskan dosa kamu dan mengangkat darjat di kalangan kamu? Nak tahu tak? Amalan yang boleh menghapuskan dosa dan angkat darjat. Kata sahabat kata, ya Rasulullah, kami nak tahu. Baginda bersabda, perelokkan wuduk walau dalam keadaan susah. Perelok wuduk walaupun dalam keadaan sukar. Yang kedua, wa kathratul khuta ilal masajid, perbanyakkan langkah kamu pergi ke masjid. Dan wa intidharus salah ba'da salah, kamu menunggu waktu semayang selepas selesai daripada semayang. Ini tuan-tuan dapat lah yang ni. Kan? Langkah pergi masjid, baru kita, saya Ustaz main naik motor. Saya bukan pergi jalan kaki, naik motor. Allah tahulah nak kira pahala kita macam mana. Serah ke Allah macam mana. Tapi para sahabat Nabi sungguh-sungguh, dia mau berjalan kaki sungguh. Bila Zaid, sahabat Nabi Zaid, sallallahu alaihi wasallam, jom kita pergi masjid. Jom. Sebut je dia pergi masjid, dia langkah kecil-kecil. Saya langkah jalan elok lah, langkah biasa-biasa. So, jom kita masjid, tiba-tiba langkah kecil-kecil. Pasal apa jalan macam ni? Tadi jalan elok. Sebab aku harap setiap langkah aku Allah bagi pahala, setiap langkah Allah aku padam dosa. Udah sungguh-sungguh buat macam tu. Ubay bin Ka'ab jumpa seorang sahabat, dia kata, aku kenal lelaki ni, dia memang jauh sungguh duduk masjid ni, jauh sungguh rumah daripada masjid. Tapi tiap-tiap hari pergi masjid tak pernah tinggal. Dia pun cadang dekat orang tu. Dia kata, pergilah beli EX5 sebiji. Tu tukar bahasa kita lain, dia suruh beli keldai. Pergilah beli keldai untuk ni siang-siang panas-panas ni, malam-malam gelap-gelap bahaya. Bagi mudah sikit. Dia kata, tak, aku harap setiap langkah aku Allah kira pahala, pergi masjid Allah kira ganjaran, balik keluarga aku akan diberikan ganjaran. Nabi kata, Allah telah menghimpunkan keduanya untuk kamu. Ya, ada sahabat sungguh-sungguh tu, dia memang nak berjalan sungguh-sungguh. Kita tayar motor pancit tak main masjid dah, padahal tepi tu ya rumah. Rumah tepi masjid lah. Seminggu tak nampak balong, tayar motor pancit. Jalan kaki pun sampai. Pelik kita kadang duduk dekat Masjidil Haram tu tuan-tuan, 1 kilo berjalan. Betul tak? Pergi Masjid Haram. Oh, bukan main lah, subhanallah, melenggang. Jalan dengan malam-malam melenggang jalan pergi masjid. Kan? Lepas tu sekali pula balik pula.
tak mau tunggu sampai asar ke, sehari jauh pula nak pergi. Tak apa. Nu, dia sedia makan dekat hotel tu. Balik melenggang pula makan. Sehari asar pergi pula tu, berjalan tu punya jauh. Balik Malaysia tuan-tuan, 2 bulan tak main masjid. Kita pasal apa? Nu, pahala banyak lah, 100,000 semayang setiap kali kat masjid. Pergi masjid haram 100,000 kali ganda semayang, dia kata 2 bulan tak ada apa lah Ustaz. Dah cover siap dah kat sana. Ya Allah. Subhanallah. Sebab tu ulama sebut di antara tanda dia dapat haji yang mabrur dan mendapat umrah yang mabrurah ialah dia istiqamah untuk ke rumah Allah lepas dia balik daripada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu tanda dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Andan. Allahumma salli. Baik. An Jabir bin Abdullah qala khalatil biqa'u haula al-masjid fa arada Banu Salamah an yantaqilu ila qurbil masjid fa balagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala lahum innahu balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid qala na'am ya Rasulullah qad aradna dhalika faqala ya nabiyya ya bani Salamah diyarakum tuktab atharukum tuktab atharukum. Rawahul Bukhari daripada Jabir bin Abdullah katanya kawasan di sekeliling masjid telah lapang. Nabi dah dah kosongkan kawasan di sekitar masjid tu. Oleh itu Banu Salamah hendak berpindah kepada kawasan yang lebih dekat dengan masjid. Maka berita ni sampai dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sabdanya bahwasanya sampai kepadaku berita kamu hendak berpindah dengan kawasan yang dekat dengan masjid. Dia pun jawab, ya wahai Rasulullah, kami nak buat demikian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Wahai Bani Salamah, rumah kamu jangan pindah. Kesan-kesan tapak kaki kamu ke masjid ditulis. Rumah kamu jangan pindah. Kesan-kesan tapak kaki kamu ke masjid ditulis. Nabi SAW. Nampak tu tapak-tapak kaki tu. Tu kalau nampak tu tuan-tuan, hitam kot jalan tu, hitam. Tahu hitam apa ni? Ni dosa-dosa kita ni gugur sebab kita duk ulang-ulang ke masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Nabi SAW sebut ni. Man tawadda'a lis-salati fa asbaghal wudu' summa masya ila al-masjid al-maktubat fa sallaha ma'an nas aw ma'al jama'ah aw fil masjid ghafarallahu lahu dhunubahu. Rawahul Muslim. Siapa yang berwuduk untuk mengerjakan semayang, lalu dia berwuduk dengan sempurna, kemudian dia pergi ke masjid untuk solat fardu, kemudian dia pun bersembayang bersama orang ramai atau berjemaah atau dalam masjid, maka Allah akan mengampunkan untuknya dosa-dosanya. Yang berikutnya tuan-tuan, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan tengok ni, ya Allah Rabbi. Yang ni last. Banyak lagi kelebihan ni, tapi tak sempat habis dah. Last. Yang ni pun dah cukup dah tuan-tuan. Nabi SAW kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Man ghada ilal masjid wa raha a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah kullama ghada aw raha. Siapa yang pergi ke masjid dan balik daripada masjid, dia pergi masjid, dia balik, dia pergi masjid, dia balik, maka Allah akan sediakan baginya hidangan dari syurga setiap kali dia pergi dan setiap kali dia balik. Setiap kali dia pergi dan setiap kali dia balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang terhormat sekalian, tu di antara kelebihan kita solat berjemaah di masjid. Muslimat afdal solat di rumah. Kalau ada suami yang boleh bawa kita main masjid, yang boleh main-main sama-sama dengan mereka, ataupun boleh elak daripada fitnah kita ni, mainlah solat kat masjid, dapatlah kelebihan-kelebihan tu. Tapi kalau kita main ke masjid itu boleh mengundang fitnah kat kita, maka solatlah dekat rumah. Orang lelaki-lelaki, suami dia pergi masjid,
Dia siapkan keperluan-keperluan suami dia. Dia encourage, dia suruh suami dia untuk solat berjemaah di masjid. Jangan risau, pahala-pahala dan ganjaran tu sign, tulis semua kat dia. Kelebihan tu suami pi tu kadang-kadang bukan sebab ikhlas sangat. Sebab dia tak larat nak dengar kita duk beletiang. Pilah cepat sikit, amboi lambat ni orang dah azan dah apa tunggu qomat baru nak pi ke, amboi nanti masmuk lah. Sehari habis pahala apa. Dia beletak tak tahan. Dia pun start motor pergi cepat-cepat. Tuan-tuan sekalian, ni yang duduk kat rumah dapat pahala sempurna sikit pun tak kurang. Tuan-tuan, maka orang paling mudah untuk masuk syurga ialah para isteri yang duduk kat rumah. Tuan-tuan, pastikan suami kita, anak-anak laki-laki kita untuk solat di masjid. Dan kalau ada kelebihan-kelebihan, suami boleh bawa kita untuk pi sekali, maka pilah kita sama-sama solat di masjid. Mudah-mudahan dengan perbuatan kita tu, Allah akan melimpahkan barakah pada ahli keluarga kita, insya-Allah. Ini cukup sekadar tu untuk malam ni. Saya minta ampun, minta maaf salah ada silap pada tuan-tuan sekalian. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di lain masa dan ketika. Terima kasih atas perhatian semua. Saya minta ampun, minta maaf lah kot tak boleh nak faham bahasa saya sangat ni. InsyaAllah kalau tuan-tuan boleh faham sikit-sikit pun okey dah. Mudah-mudahan jadi manfaat. Tuan-tuan ada sikit pengumuman. Nanti dekat belakang sana ada kita buka kaunter wakaf untuk pembangunan dan pengurusan Ma'had Darul Faizin Cawangan Melaka. Kami ada satu dekat Kedah dan kita nak buka satu dekat Melaka. Melaka ni kita nak buka pondok ataupun pengajian kitab Turath. Pengajian kitab kuning kita panggil lah. Pengajian kitab lama tu. Kalau tahfiz kita buka dekat Kedah tu, di sini kita buka untuk pengajian kitab Turath. Tuan-tuan, kita sedang membina masjid, ada bangunan asrama, ada rumah warga emas dan juga rumah guru dan kaki tangan. Keseluruhan projek itu tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad menelan belanja sebanyak 5 juta ringgit. Alhamdulillah kita telah dapat kutipan sebanyak 2.7 juta. Ada lagi 2.3 juta lagi yang perlu kita selesaikan. InsyaAllah tuan-tuan, kita buka kaunter wakaf dekat belakang sana. Satu wakaf RM50. Dan orang tuan-tuan yang bagi wakaf tu kita hadiahkan buku ni. Buku ni dia ada 22 panduan solat sunat. Kaifiat dia, bacaan ayat dia, doa dia macam mana, ada 22. Sama dekat dalam ni ada qada untuk solat sunat, ada waktu yang dilarang solat, ada sujud tilawah, ada sujud syukur, ada macam-macam lah yang tuan-tuan dapat. Kita bagi secara percuma buku ni kepada yang bagi wakaf, yang beli wakaf lah. Kalau tuan-tuan tak bawa duit, tuan-tuan boleh online saja. Kita ada sediakan nombor akaun, tuan-tuan boleh online tunjuk tu, kita akan bagi buku jugalah. Ataupun tuan-tuan ada tabung, tuan-tuan boleh masukkan dekat dalam tabung sekadar mana yang tuan-tuan mampulah, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk kami dan untuk kita semua, insya-Allah. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.